اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 69, baris yang ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah, muka surat 69. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita i'tiqad bahawa sekalian orang mukmin pada hari kiamat akan minum sekalian orang mukmin pada air kolam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita i'tiqad, ini di antara yang wajib kita berpegang, termasuk di bawah rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kesudahan. Beriman dengan hari kesudahan. Wajib i'tiqad, kita i'tiqad bahawasanya sekalian mukmin, sekalian mukmin, sekalian mukmin. Mukmin ni sama ada di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun orang mukmin di kalangan ummah Nabi yang lain. Janji orang mukmin pada hari kiamat akan minum sekalian pada air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian orang mukmin. Kata setengah pandangan, sekalian orang mukmin ni di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian orang mukmin di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang mukmin yang lain, setengah pandangan menyatakan mereka masing-masing akan minum kolam Nabi masing-masing. Masing-masing akan minum daripada kolam Nabi mereka masing-masing. Kolam Nabi SAW yang minumnya di kalangan
orang mukmin di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Bukan sekalian mukmin, termasuk di kalangan ummah-ummah yang lain. Jadi di sini ulama berbeza pandangan berkaitan dengan orang mukmin di kalangan ummah-ummah bagi Nabi Rasul yang lain. Cuma ayat dalam kitab Fatih Faridah ni segala sekalian mukmin. Dia tidak sebut hanya mukmin di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak kolam Nabi ni dipanggil haud. Kolam haud. Bukan kausar. Kausar adalah kolam dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kolam kausar dalam syurga. Haud ni bukan di dalam syurga. Hal ni di antara yang wajib kita imani, yang mana terkadang kurang didedahkan berkaitan dengan kolam Nabi, haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hak berkait dengan kolam Nabi ni diingkar oleh puak-puak Mu'tazilah. Hak kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, puak Mu'tazilah ingkar, tidak ada. Tidak ada. Yang mana kolam Nabi ni sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Jadi puak Mu'tazilah tak ada kolam Nabi. Hak kausar tu dalam ayat Quran, hak tu. Itu dalam ayat Al-Quran. Ada. Hak kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, hak ni dia daripada hadis Nabi, hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Kemudian hak Mu'tazilah mereka tolak kolam Nabi. Ulama tidak menghukumkan kafir lah, tapi itu pegangan yang terpesong, bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ini hak kolam Nabi. Kemudian kolam bagi nabi-nabi yang lain, setengah mengatakan ada hadis, tapi hadis yang ahad. Adapun kolam Nabi itu hadis yang mutawatir. Jadi hak kolam bagi tiap-tiap nabi yang lain, yang airnya ummah mukmin di kalangan ummah masing-masing, hak tu setengah pandangan serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Setengah pandangan adalah masing-masing ada kolam. Di kalangan mukmin ummah mereka akan minum daripada kolam telaga Nabi masing-masing. Adapun kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ini hadis yang sahih, wajib diimani. Kemudian kitab kita ni, sekalian orang mukmin pada hari kiamat akan minum sekalian pada air kolam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi faham sini hanya ada satu kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua orang mukmin, termasuk orang mukmin di kalangan ummah yang lain, kolam yang sama. Ni hak kita ni. Tak apalah. Tapi pandangan yang lebih sahih, pandangan lebih muktamad, kolam Nabi khas kepada orang mukmin di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang mukmin di kalangan ummah Rasul yang lain, Rasul masing-masing ada kolam. Gitu je.
Kita kata ni tak ni. Satu kolam sahaja. Sekalian orang mukmin akan minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila minum kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, nescaya tidak akan dahaga selama-lamanya. Adapun minum di dalam syurga semata-mata bersedap-sedap sahaja. Minum air kolam Nabi SAW. Sekarang mukmin ni termasuk orang mukmin yang banyak dosa yang akan jatuh dalam syurga selepas meniti tiang sirat yang akhirnya akan ke syurga Allah. Orang mukmin yang banyak dosa ketika meniti tiang sirat akan terjatuh ke dalam neraka Jahannam. Yang akhirnya mereka akan dimasukkan ke syurga Allah. Orang mukmin ni pun akan dapat minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila orang mukmin ni minum air kolam Nabi tidak akan dahaga selama-lamanya. Kemudian dalam syurga minum semata-mata bersedap. Minum semata-mata bersedap. Kemudian berkaitan dengan kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bukan di dalam syurga, tetapi ulama berbeza pandangan pula. Di manakah sebenarnya letak kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana letak? Kerana dengar cering, ada? Orang panggil cering. Lepas tu kita berasa macam ngilu tak? Bahasa gerak. Kan ada kan hak jenis budak-budak main kak. Kita marah ada. Kadang-kadang dia budak kan, dia jenis kacik gigi ya. Dia pelagi gigi. Kita dengar ni apa? Macam gini. Kita dengar dia jadi macam seriang ke apa? Ngilu. Mana ngosek ingat ni? Ngosek ni. Kemudian hak khilaf ulama pulaknya, di manakah letak kolam Nabi ni? Haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, kolam Nabi. Setengah pandangan menyatakan sebelum titiang sirat. Setengah mengatakan selepas titiang sirat. Pandangan Imam Qurtubi yang disokong oleh Imam Sanusi menyatakan bahawa kolam Nabi ni ada dua, sebelum titiang sirat, selepas titiang sirat. Dia ada tiga pandangan di sini. Kolam Nabi SAW, syurga Kausar. Ini bukan dalam syurga. Tapi duduk di mana kolam Nabi ni? Setengah menyatakan sebelum meniti titiang sirat. Setengah menyatakan selepas meniti titiang sirat. Pandangan yang ketiga, pandangan Imam Qurtubi, kolam Nabi ni ada dua. Satu sebelum titiang sirat, satu selepas titiang sirat. Jadi hak berkaitan dengan kedudukan haud ni di mana, hak ni tak wajib lah kita duk bahas hak ni. Tak wajib dibahaskan. Tapi setengah kitab menyatakan pandangan yang muktamad, ini haud Nabi ni selepas titiang sirat. Itu pandangan yang muktamad. Haud Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas titiang sirat, sebelum melangkah masuk ke syurga. Itu setengah kitab menyatakan itulah pandangan yang muktamad. Itulah pandangan yang muktamad.
Hak pandangan menyatakan haud Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kedudukan dianya sebelum tentang sirat, sebab diriwayatkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang kafir, orang munafik nak pergi minum juga, tetapi disekat dan dihalau oleh malaikah, dihalang oleh malaikah. Zahir hadis ni sebelum titang sirat lah. Sebab orang kafir, orang munafik nak pergi minum juga kolam Nabi SAW ni, tapi disekat, dihalang oleh para malaikat. Jadi zahir hadis ni orang kafir, orang munafik nak pergi minum sebelum titiang sirat lah. Selepas titiang sirat tu ahli syurga dah tu. Tak ada orang kafirnya, tak ada orang munafik, tak ada orang mukmin yang banyak dosa, tak ada, dah jatuh belaka dah ke dalam neraka. Jadi ada hadis yang cerita seumpama tu. Jadi orang kafir, orang munafik nak pergi minum juga, dia dihalau oleh para malaikat. Faham di sini zahir hadis ni? Mana duduk haud Nabi, kolam Nabi? Sebelum titiang sirat lah. Tapi para muktamad menyatakan selepas titiang sirat. Sebab air kolam Nabi itu mari daripada sumbernya Telaga Kausar dalam syurga. Dia daripada Kausar pergi kepada Telaga Haud sebelum masuk syurga. Itu kata Imam Qurtubi. Ada dua haud Nabi SAW. Ada dua lah. Sebab zahir pada hadis orang kafir mari nak minum itu sebelum titiang sirat. Kemudian pula air haud ni mari daripada Kausar. Faham situ selepas titiang sirat, sebelum masuk syurga. Ada ni. Jadi pandangan Imam Qurtubi disokong oleh Imam Sanusi, haud Nabi ni ada dua lah. Ada dua buah ke apa? Ada dua butir, gitulah. Ada dua lah. Sebelum titiang sirat dan juga selepas titiang sirat. Itu ada 3 pandangan. Satu pandangan selepas titiang sirat, dan kita menyatakan itulah pandangan yang muktamad. Satu pandangan sebelum titiang sirat. Satu pandangan ada 2 haud kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana haud kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita wajib imani Telaga Haud. Kita tak tahu sebelum titiang sirat, selepas titiang sirat di mana duduk haud Nabi SAW ni. Tu tak ada dosa apa-apa tu. Tak ada dosa apa-apa. Sebab kalau bukan dalam kitab Tuhfatul Murid, dia menyatakan bahawa sebelum titiang sirat haud tu, dikatakan itulah pandangan jumhur, pandangan kebanyakan ulama. Dia kata gitu pula, pandangan kebanyakan ulama. So kitab dia kata pandangan muktamad selepas titiang sirat, sebab airnya daripada Telaga Kausar dalam syurga. Maka haudnya selepas titiang sirat lah. Jadi di mana tempat duduk haud Nabi SAW ni kita tak tahu, tak apa. Pada ni. Kemudian diriwayatkan bahawa kolam Nabi SAW ni dia punya apa? Gayung dia. Cetong dia tu seperti bintang di langit. Seperti bintang di langit. Banyaknya gayung yang digunakan untuk minum haud kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana apa ni? Besarlah kolam Nabi sallam ni. Sebab kalau ikut dalam kitab ni sekalian mukmin, bukan hanya di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang akan minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau situ kok besarlah kolam Nabi ni. Dia punya gayung banyak seumpama bintang di langit. Dia punya gayung dia, mana gayung? Cetong. Gayung cetong ada.
Sini panggil apa dia? Gayung ke cetong? Cebok. Cebok ni. Lepas tu benda tu cebok. Gayung cetong ada. Bekas air tu lah. Untuk dah nak minum air haud Nabi ni. Dia pakai gayung, pakai cetong. Gayung cetong tu saja umpama bintang di langit. Banyak. Dah diminum oleh sekalian orang mukmin. Bukan hanya mukmin di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hak pandangan kita ni lah. Walaupun pandangan lebih sahihnya hanya ummah Nabi sahaja yang mukmin yang akan minum air kolam Nabi. Kemudian mukmin di kalangan ummah-ummah yang lain akan minum daripada telaga bagi Nabi masing-masing. Jadi hak kolam haud Nabi ni kena ceritalah. Kena cerita sentiasa. Dia hak terima catatan amalan. Hak tiup sangka kali yang pertama dihancurkan langit dan bumi. Tiup sangka kali yang kedua dibangkitkan kembali. Itu cerita semua tu. Hak alam barzah pun kita duk cerita semua pada anak-anak kita. Berhimpun di mahsyar itu duk cerita. Kemudian akan menerima catatan amalan masing-masing. Akan membaca catatan amalan masing-masing. Kemudian akan ada hisab. Itu kita duk cerita. Lepas hisab ada mizan, ada titiang sirat, ada syurga, ada neraka. Haud Nabi, kolam Nabi. Dalam kitab kita ni, dia bicara kolam ni lepas sirat. Kalau faham kau, dah sebelum bicara sirat, bicara mizan. Dalam kitab ni, sebelum bicara mizan, bicara hisab. Bicara hisab. Sebelum bicara hisab dalam kitab Faridah ni, Fatih Faridah ni akan dibangkitkan kembali. Nashrun, ba'sun akan dibangkitkan kembali. Selepas tiupan kedua, susunan dia dibangkitkan kembali, dihisab, dimizan, menitasi titian sirat, haud. Jadi kalau faham sini kau, macam letak lepas titian sirat 8 kali. Lepas titian sirat lah. Tapi makna kita kena cerita lah. Lepas bicara hisab, bicara mizan, kena bicara haud, kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Mu'tazilah engkar tolak. Mu'tazilah engkar tolak tidak ada haud kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah yang terpesong. Kita ahli sunnah Jumaah wajib i'tikad. Ini kita ahli sunnah Jumaah wajib kita i'tikad bahawa sekalian mukmin pada hari kiamat akan minum sekalian pada kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Kemudian dinyatakan juga kolam Nabi SAW ni bagi orang beriman selepas dia dibangkitkan. Selepas dia dibangkit itu orang mukmin kerana umat Nabi SAW ni akan minum lalu dah. Sebab apa? Sebab mereka dahaga selepas dibangkitkan daripada kubur. Ada ni. Jadi pembicaraan kedudukan haud ni sebelum tiasirat, orang mukmin selepas keluar daripada kubur tu minum dah sebab mereka dalam keadaan dahaga. Nak pandang kata haud sebelum titiang sirat. Tapi kalau ikut susunan kitab Fatih Faridah ni seperti titiang sirat. Sebab bicara bangkit, hisab, mizan, sirat, haud. Jadi seolahnya terlepas daripada titiang sirat. Dan pula akan dapat sekalian mukmin syafaahnya syafaah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan pula akan dapat sekalian mukmin syafaat Nabi. Akan dapat ni atau pada kata akan minum sekalian pada air kolam Nabi. Dan pula yang ni dan wajib kita i'tikad
bahawa sekalian orang mukmin pada hari kiamat akan dapat sekalian mukmin syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan pula akan dapat sekalian mukmin syafaat, atau pada kata akan minum sekalian pada air kolam Nabi kita Muhammad SAW. Dan pula yakni dalam wajib kita i'tiqad bahawa sekalian orang mukmin pada hari kiamat akan dapat sekalian mukmin syafaatnya, pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebesar-besar syafaatnya syafaat Nabi sallallahu ialah syafaat pada lekas dan cepat hukuman Tuhan di pada mahsyar kelak yang manusia sangat susah waktu itu. Hal ni pun termasuk dalam wajib kita i'tiqad. Sekalian orang mukmin akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ni pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin akan dapat syafaat, pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Sekalian orang mukmin. Ni bicara akhirah, ni bicara iman belaka ni. Bicara akhirah, bicara iman. Bicara barzah pun bicara iman. Bicara kesudahan pun bicara iman. Bicara kesudahan. Husnul khatimah, baik kesudahan. Al-maut alal iman, itu baik kesudahan. Orang mati dalam keadaan beriman, imannya tidak tercabut. Itu husnul khatimah. Su'ul khatimah, mati dalam keadaan imannya tercabut, waliyazabillah. Beriman tapi iman lemah, dosa banyak, tercabut iman pada masa nak mati, su'ul khatimah. Adapun pada masa hidup tidak beriman, walaupun dia orang Islam, tu tak ada bicara langsung tu. Akidahnya salah, bab pegangannya tak ambil heran. Tu bukan tu. Tu mainan. Permainan belaka tu. Permainan yang dipermainkan oleh syaitan belaka tu. Tak ada benda tu. Hak ni iman dia comel, akidah dia comel, tapi dosa dia banyak. Contohnya semayang pun tidak, puasa pun tidak. Iman dia tak batal kerana tak semayang tak puasa, tapi iman dia sangat lemah kerana dosa besar tak semayang tak puasa tu. Iman sangat lemah ni boleh tercabut ketika hidup. Paling dia takuti tercabut ketika nak mati. Mati kafir, kekal neraka selama-lamanya. Dah tak semayang, nak kuat iman macam mana? Tapi kalaulah imannya tidak sah, kafir di sisi Allah, semayang pun tak pakai gawat. Kalau iman akidahnya yang pasik, yang berdosa besar, imannya dihukum sah, itu pun khilaf ulama dah. Iman disah ke tak? Iman disah lah pada satu pandangan. Tapi akidah yang berdosa besar, malaikat catat dosa besar setiap saat. Semayang dia Tuhan tak terima, puasa dia Tuhan tak terima. Lepas tu nak duduk mana? Ni akhir zaman. Islam pada zahir, masjid tersergam indah, orang pun ramai datang ke masjid. Baguslah. Tapi masjid tu bagi penekanan, tak bab iman, bab akidah. Sekarang ni bagus, camping subuh biar jadi macam Jumaat, bagus. Biar orang datang ke masjid, orang pun datang ke masjid. Lepas tu pihak masjid, nak pergi apa? Kita pergi makan lembu kambing tu rumah dia boleh makan lembu kambing. Lepas tu dah mari masjid ramai ni, beri makanan rohani.
Hak paling besarnya penekanan bab iman, bab akidah. Sedarkah ramai-ramai ni? Subuh-subuh mengantuk mata boleh mari ke masjid, alhamdulillah. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makin pergi masjid pun sediakan. Bagi ceramah penekanan bab ilmu. Bukan bagi ceramah kelebihan berjemaah subuh. Kelebihan berjemaah subuh akidah comel. Pekor semayang comel. Berjemaah dengan ilmu, hati ikhlas. Baru ada fadilah. Mana dapat mari je pergi masjid, kena buka jalan. Buka jalan agama yang sebenar. Bukan mari je memperdaya pula orang ramai. Alhamdulillah masing-masing dapat fadilah. Lepas tu penekanan ilmu. Itu seolah-olah memperdayakan. Seolah-olah memperdayakan. Bagus. Mari orang panggil orang ramai, hak wi makan, kita ada masalah dah tu. Wi makanlah, lembu ke kambing ke unta ke berilah makan pun. Lepas tu, hak kemudian. Ni, lepas berjemaah subuh, cerita. Kepentingan ilmu akidah. Kepentingan ilmu fiqh. Nak jadi sembahyang kita ni Tuhan terima. Sah sembahyang kita. Berjemaah kita sah. Lepas tu penekanan hak ilmu bab hati. Ikhlas bukan kerana orang. Jaga hati molek supaya Tuhan terima sembahyang ibadah kita tu. Ramai-ramai cerita fadilah gitu je. Tak ada ni. Buat kerja molek dah. Buat kerja molek. Tapi kena atur molek lah. Kena atur molek. Jangan salah faham ni. Kalau gitu tak sok kempen mari berjemaah ke masjid. Bukan begitu. Tapi bukan hanya setakat tu. Orang datang je ke masjid. Ni. Masjidlah tempat curah ilmu. Masjidlah tempat curah ilmu. Baik ramai kita curah ilmu. Cerita permulaan dahulu dah takkan sempurna di situ. Buka jalan. Masjid kami. Masjid kami ni kadang-kadang iklan kuliah tu berjalan. Masa semayang pun iklan kuliah berjalan. Masa semayang. Masa semayang tengok. Malam Jumaat. Malam Sabtu. Malam Ahad ustaz ni. Malam Isnin ustaz ni. Tengok semayang tengok. Dah. Punyalah iklannya kuliah ni. Masa kuliah pun berjalan iklan. Masjid ni ada. Ada belaka mana-mana masjid biasanya ke tak ada di sini? Tak ada? Ada juga? Iklan kuliah kan. Masa semayang pun iklan kuliah. Tutuplah masa tu. Iklan kuliah. Lepas tu kita orang ramai cuma. Di masjid kami, kalau kita tauhid malam ni, kena marilah sentiasa. Kalau kita fiqh fardhu ain malam ni. Kalau kita tasawuf fardhu ain malam ni pula. Ada pula kuliah duha, ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Datang pada malam-malam yang dinyatakan dalam jadual tu. Gitulah cara dia. Orang ramai kita wui jalan agama yang sebenar pada mereka. Bukan berbentuk perdaya pula jadinya. Mari ramai, hebat. Gitu je lah. Jadi akhirnya ramai macam bulan Ramadan. Ramai, penuh. Habis Ramadan, habis. Pakai mana lagi? Mari Ramadan tu pakai tak ada nama. Mari ni kita akan, habis Ramadan kita jaga ni. Kita jaga ni. Tak mari kita akan pergi kumuh ni. Takkan pergi rumah. Pergi rumah siapa? Kamu sekelamin ni bulan Ramadan ni ada masjid dah. Hak masjid tu sunat je tu. Mau tarawih tu sunat je tu. Jangan pergi masjid ni kalau fardhu ni wajib ni. Mana kamu? Dah Ramadan penuh. Itu amalan. Itu semua perdaya. Tak ada. Dan kitab Minhajul Abidin, syaitan terkadang perdaya atas rupa kebajikan, rupa ketaatan. Hak jelas-jelas berjudi, minum arak, tu out dah tunya. Itu memang perdaya syaitan. Mudah-mudahan mereka bertaubat. Hak judi minum arak tu sahih dah terang. Ni, hak datang ke masjid tanpa ilmu akidah. Hak datang ke masjid tanpa ilmu fiqh tasawuf fardhu ain. Apa yang dibuat?
Tak ada. Tu mana pihak masjid lah dia kena mana mari sediakan makan rohani, makan dah jasmani, makanlah kambing tiap-tiap minggu pun. Duit banyak kan. Pah kambing, subuh-subuh penuh orang. Tak apa. Dia mari mula-mula tu kena nak makan kambing. Biar dulu. Jangan pula jangan mari nak makan kambing ni, tak ikhlas, tak terima. Biar dulu. Ngajuk pula kawan tu. Memang mari nak makan kambing. Biar dulu tu. Mana kena sediakan. Tauhid malam mana? 2 malam. Fiqh malam mana? 3 malam. Tasawuf malam mana? Contohnya 2 malam, 7 malam. Tauhid 2 malam, fiqh 3 malam, tasawuf 2 malam. Okey. Ini terutama bab iman. Ini semua bicara bab iman. Nak sah ke-6 rukun iman. Berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Hak ni bukan boleh wak-wak lebih kurang. Hak ni kena tegah sungguh-sungguh. Mana-mana orang mengajar, mana-mana masjid, kena tegah sungguh-sungguh dalam bab iman, dalam bab akidah, ilmu tauhid. Sifat 20. Kena orang mengajar kena tegah sungguh-sungguh. Pihak masjid kena tegah sungguh-sungguh. Orang nak belajar, orang nak belajar ni dia kadang-kadang turut orang mengajar. Orang mengajar lah. Nombor 1 kena tegah sungguh-sungguh ilmu tauhid, bab iman, bab akidah. Orang mengajar. Dia mengajar fiqh sekalipun, dia mengajar fiqh. Sebab tauhid malam lain, dia ambil malam fiqh, bukan tauhid 7 malam. Dia mengajar fiqh, ingatlah. Kita belajar fiqh ni, malam tauhid jangan lari. Jangan tak mari pula. Sebab ada orang dipilih malam tauhid dia tak mari, malam fiqh dia mari. Kan tak ni? Dia kena mengajar fiqh lah, sebab dia ambil bagian fiqh, sebab dia tengok dah di masjid tu tauhid ada dah 2 malam contohnya. Takkan nak tauhid 3, 4, 5 malam. Fiqh tasawuf fardhu ain nak letak mana? Dia pun mengajar fiqh. Dia mengajar fiqh macam mana pun tauhid sentiasa diperingatkan. Walaupun dia bukan mengajar tauhid. Ini tutup guru, dia mengajar fiqh sekalipun, dia akan setuh buat tauhid. Setuh buat tauhid. Dia mengajar tasawuf. Buat tauhid ada dah, fiqh dia pun mengajar tasawuf. Dia tekan mutasawuf, dia kena peringat. Nak bicara bab hati ni, kelas tauhid kena kemah molek. Kelas fiqh kena kemah molek. Ni bicara bab tauhid. Tempat tilik Allah sama ada amal diterima ataupun tidak. Orang mengajar kena tegah. Pihak masjid pula kena tegah. Nak panggil orang mengajar kena tegah. Kami nak kitab tauhid. Patut ustaz macam mana? Saya bolehlah terah-terah lama dah saya ni tak tauhid. Jangan ambil kita. Terah-terah jangan. Ini tauhid. Kena guru yang mahir, guru yang berguru. Jangan panggil, tak apalah saya bacalah Faridatul Faraid. 2-3 muka semalam mang. Baca sebaca-baca macam baca buku fadilah. Sebab apa? Pak masjid salah pilih guru. Boleh baca kitab Faridah 2-3 buku surat. Baca apa? Bukan pati Faridah ni, pati Faridah satu surat sikit je. Faridatul Faraid. Dia mana? Baca, dia tak belajar. Ni orang mengajar yang tidak bertanggungjawab, pada masjid yang tersalah pilih guru. Tak ada. Sama je. Orang mengajar, masjid, orang belajar. Tak ada. Tauhid nombor 1. Iman akidah nombor 1. Terus cerita banyak-banyak lah. Dia cerita banyak-banyak. Kadang-kadang bab fiqh ni Allah lah. Dia menyempitkan. Kita orang awam ni begitulah. Jangan menyempitkan sangat bab fiqh ni. Kita nak menyempitkan. Kalau kira biar orang lain ni tak sah belaka ibadat. Jadi gitu. Biar tak sah habis. Dia nak menyempitkan.
Kita ceritalah fiqh mazhab Syafi'i. Tapi orang awam, orang kebanyakan ni baru je nak belajar. Banyak salah dianya. Kalau dia fiqh mazhab Syafi'i kok, bab najis-najis pun dah selesai. Lepas tu macam mana sembahyang dia? Kena qada daripada mau balik. Pada ni. Banyak najis dia kalau kau cara sini kau. Cerita mazhab Maliki. Walaupun besar dengan najis, sembahyang dia sah. Dah lah. Sebab apa? Kita menghadapi masyarakat yang orang awam, orang kebanyakan baru-baru nak belajar je. Kita nak beri sungguh-sungguh, biar seolah tak sah habis sembahyang. Bab fiqh, tapi bab akidah. Kau satu jalan tu, wak kerah gitu ke tak? Wak kerah gitu ke tak? Tak kerah. Wak ingat je. Hak fiqh dia wak kerah. Nak jadi, dia seorang je sah, orang tak sah belaka. Memang ada orang cakap seumpama tu. Dia kata ustaz mengajar, jadi sedap orang yang tak belajar sah semacam. Dah nak macam mana? Rasa kata tak sah. Biar tak sah bagi tak belajar. Tak sah tu mazhab Syafi'i. Mazhab lain sah pun kena ceritalah. Tak suruh cerita mazhab lain, kita mazhab Syafi'i biar tak sah belaka. Ni kenang gitu. Dia nak masuk syurga seorang. Syurga luah. Maksud syurga seorang apa? Itu bab fiqh. Bab tauhid betul. Bab tauhid mati molek. Ni tak ada kompromi. Bab tasawuf kena kerah. Sebab apa? Satu jalan je. Ikhlas ke riak? Tawaduk ke takabur? Ni kena tu. Ada ni. Hak tu, hak nak kena kerah. Pertama sekali hak tauhid tu. Fiqh ni ialah kita belajarlah fiqh mazhab Syafi'i. Tapi untuk umum kita jangan sepik sangat. Jangan sepik sangat. Kalau kata bab tauhid tak ada. Orang mengajar sama, pihak masjid sama. Kalau nak mengajar ilmu yang bermanfaat, masjid nak atur kalau agen bermanfaat, ilmu pertama, ilmu tauhid. Orang mengajar, dia nak pahala yang berpanjangan kan? Ilmin yuntafa'u bih tu. Iza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salas. Bila mati anak Adam, terputulah amalannya melainkan daripada 3 perkara. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Ilmu yang ambil manfaat. Ilmu fiqh yang diambil manfaat serta akidah. Ilmu tasawuf yang diambil manfaat serta fiqh dicomel, akidah dicomel. Itu baru bermanfaat. Semayang comel macam mana? Bab dia ambil daripada ilmu yang diajar oleh guru, tapi ilmu akidah guru tak tekankan, itu tidak bermanfaat. Bahkan guru tu akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Ada. Orang mengajar nak ilmu yang bermanfaat. Orang belajar pula nak ilmu yang diambil manfaat. Orang mengajar. Orang belajar nak ilmu yang memberi manfaat bagi dia. Bagaimana ilmu fiqh tasawuf? Iman akidah dia betul. Pihak masjid pula nak atur ilmu apa? Ilmu yang memberi manfaat ataupun tidak? Yang beri manfaat lah. Cuma tanya pihak masjid. Semuanya nak atur ilmu yang memberi manfaat. Tak ada masjid, kami asal ilmu je lah. Manfaat dah atas di atas mereka lah. Saya nak beri masjid, saya bunyi tak? Semua akan cakap nak atur ilmu yang memberi manfaat. Nak beri manfaat. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ini kita bicara hari akhiran. Bicara iman. Bicara iman. Kerah. Bab akidah memang kerah. Bab fiqh dia kena luaskan sedikit. Dia lembutkan sedikit. Longgarkan sedikit. Bab fiqh. Bab tauhid kena kerah. Bab tasawuf pun kena kerah. Bab fiqh ni lama kemah tak apalah. Kita fiqh bermazhab Syafi'i. Okey. Tapi untuk umum jangan keras sangat. Tauhid dak Tauhid kena kerah.
Kalau sebelum ni pegangan tu pegangan yang kapi, maka bertaubat dengan Allah, perbanyakkan buat amal. Itu je lah. Kalau pegangan tu dosa besar, tegaskan, nyatakan molek-molek. Ingat baik, akhir zaman fitnahnya dah fitnah iman, fitnah akidah. Islam pada zahir masjid tersergang indah, tapi pengisian ilmu yang bermanfaat ataupun tidak. Tu faham tak? Panggil orang masjid ramai-ramai, sediakan ilmu tauhid 2 kali, ilmu fiqh 2-3 kali, ilmu tasawuf 2 kali, fardu ain. Cari guru yang mursyid, guru yang benar-benar berguru. Tauhid pun guru yang berguru, fiqh pun yang berguru, tasawuf pun guru yang berguru. Bukan membaca sendiri, buat ceramah, sedap cakap di mulut. Bukan. Ni kadang-kadang orang masjid nak macam nak ustaz betul. Tapi kamu terima tanggungjawab. Kena atulah molek. Payah, betul lah payah. Kamu kena atulah molek. Gitu je. Kena tu molek. Payah memang payah. Payah cari guru dia kata. Bagi jumpa, dia duduk Kuala Lumpur, pegang jawatan di masjid. Ustaz kenal tak kawan-kawan Pak Adi di Kuala Lumpur yang boleh Ustaz recommend. Saya minta maaf lah kata. Kawan-kawan duduk kapung Melaka, tak ada duduk bandar kata. Gitulah. Dia faham dah. Dia nak cari jalan dah, nak susung. Tapi tak ada tenaga. Tak ada ni. Tenaga pengajar tak ada. No. Tapi tenaga pengajar yang mursyid jangan pakai mana? Serkap jarang ke apa? Serkap jarang. Bidang terjun. Bukan gitu dah. Pada ni. Ini ilmu agama. Jangan serkat jarang. Mari Ustaz, mari. Ustaz ngajar tauhid. Ngajar tauhid Ustaz. Dia pun ngomong tadi lah. Faridah 2-3 muka surat. Bukan. Kenapa tu? Dia serkat jarang. Dia panggil apa? Dia cari bidang terjun. Ada. Tak ada gitu. Ini ilmu agama. Lepas tu macam mana? Allah lah. Lepas tu kadang kata Ustaz boleh cerita, tapi nak tolong tak boleh. Sebab ada orang dia pegang bahagian mufti lah. Ada satu mufti lama dah ni. Dia mari ceramah satu tempat, dia tekan ilmu fardhu. Dia ceramah dia jemputan. Kita boleh mari tak minggu, dia mufti, dia banyak kerja, tugas dia banyak. Dia mari ceramah tekan fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Habis je kuliah lepas isyak, pengurus masjid tak mufti. Hantar kepada kami hak boleh hajar kitab tauhid sebab 20. Dia jawab, minta maaf lah, saya tak ada tenaga. Dia kata dia tak ada tenaga dah, tak ada kaki tangan. Sebab dia pun terhad je keupayaan dia nak mengajar, dia tak ada masa. Dia kaki tangan dia pula terhad. Dia mari ceramah. Wi panduan pada Pak Masjid, fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Pak Masjid minta satu je dengan dia, fardhu ain tauhid. Pihak kata tak ada gitu. Dia minta maaf, dia kata pihak masjid kena cari sendiri. Pihak kami tak ada tenaga. Bayangkan kalau kata tahap mufti cakap gitu. Macam saya nak cerita macam mana? Tu kena usahakan macam mana? Wallahu alam lah. Wallahu alam. Dah kita cerita tekan kan. Apa? Apa tu? Mana? Penyelesaian tu lah mana? Resolusi ke apa? Resolusi ke apa? Cadangan tau. Penyelesaian nak melaksanakan. Cerita fardhu ain tauhid fiqh tasawuf, fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Tu cerita. Apa tu? Pelaksanaan. Tu mari tanya. Dah ustaz sebut, dah betul cadangkanlah. Allah kata. Gitulah. Sebut je lah. Tapi nak tolong cadang-cadang, dah dia mari dia Kuala Lumpur. Siapa yang ada kau? Kita pernah tahu kata Kuala Lumpur orang ramai kan. Orang mengajar pun ramai. Tapi pilih guru yang mursyid. Tauhid, tauhid, guru yang mursyid. Cuma sekali tauhid. Ini bicara akhirat ni, kita bicara akhirat.
Bicara iman. Bicara iman. Dan pula akan dapat sekalian mukmin syafaat Nabi. Siapa yang akan dapat syafaat Nabi? Orang mukmin jua. Orang kafir sama sekali tidak akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin yang akan dapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi ni luahlah. Syafaat yang kecil dipanggil. Syafaat yang kecil ni bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kecil ni ulama-ulama boleh bagi syafaat. Syafaat yang kecil ni orang-orang soleh boleh bagi syafaat. Syafaat kecil ni orang mati syahid boleh bagi syafaat 70 orang ahli keluarga. Syafaat pertolongan kecil ni anak-anak yang mati belum baligh pun boleh bagi syafaat. Nah, ini syafaat kecil dia panggil. Di bawah tu dan sebesar besar syafaat ada. Dia panggil asy-syafaatul kubra, asy-syafaatul uzma. Ini hanya tertentu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat kecil bukan hanya tertentu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana tertentu bagi Nabi. Syafaat Nabi dengan bahawa masuk syurga tanpa hisab. Ada ni. Hak masuk syurga tanpa hisab hanya syafaat Nabi SAW jua. Hanya Nabi SAW jua yang boleh bagi syafaat masuk syurga tanpa hisab. Syafaat mana lagi? Dia dapat masuk syurga. Ditinggikan darjah syurga. Syafaat tu bukan hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Syafaat besar nanti kita akan bicara, itu milik Nabi. Syafaat pertolongan, syafaat ni pertolongan lah. Syafaat Nabi dengan bahawa dimasukkan ke syurga tanpa hisab, itu hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat diangkatkan, ditambahkan darjah syurga, itu bukan hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan apabila timbang kebajikan amalan sama berat antara hak kebajikan dan kejahatan pun sama juga, bukan hanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk neraka, tempoh masa dia panjang. Syafaatnya dikurangkan, dipendek kata masa neraka. Itu bukan syafaat, bukan hanya syafaat milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Syafaat milik Nabi, syafaat besar. Syafaat milik Nabi SAW juga masuk syurga tanpa hisab. Ada ni. Jadi umpama anak-anak yang belum baligh, dia akan menanti supaya mak bapak mereka akan ke syurga, barulah mereka akan masuk syurga. Ini syafaat. Tapi ibu bapa mana? Yang pertama yang mukmin. Kalau tidak mukmin, Nabi SAW pun tak boleh bagi syafaat. Kalau tidak mukmin, bukan mati dalam mati kufur ya'azabillah, Nabi SAW pun tak boleh bagi syafaat. Ada ni. Jadi syafaat anak mati belum balik ni, jadi mana mak ayah dia patutnya masuk syurga. Tapi anak mak ayah dia patut masuk neraka. Tapi neraka pun dalam tempoh yang tak lama lah. Dengan syafaat anak ni langsung tak masuk neraka, bahkan akan ke syurga. Tapi kalau mak ayah dia ni neraka tapi tempoh masa yang agak lama, syafaat anak belum balik ni akan dipendekkan tempoh neraka untuk mak ayah dia. Ada ni. Itu syafaat dia panggil. Mak ayah dia patut masuk neraka. Tapi neraka pun makna kebajikan dengan kejahatan masa timbang tu, banyak kebajikan tapi berat sebelah kejahatan. Ke neraka lah.
Tapi neraka pun tak lah lama sangat. Sebab dia kebajikan dia ada, semayang dia ada, puasa dia ada. Tapi dosa-dosa ni banyak juga ni. Maknanya berat pula dosa, nerakalah dianya. Ni syafaat anak yang mula balik ni. Yang sepatutnya masuk neraka tadi, walaupun tempohnya taklah lama, akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua tu atas ihsan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalaulah mak ayah tu neraka dia lama sekalipun, mukmin tapi dosa banyak, sepatutnya tak dapat bagi syafaat dianya, hanya diringankan tempoh masa neraka. Atas kurnia Allah, Allah nak teruskan ke syurga. Kerana syafaat daripada anak yang belum balik terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji dia ada iman. Ada ni. Tapi kena ingat, jangan pula kita hok sipang orang tu cakap anak berapa orang, anak 5 orang, sipang seorang, sipang 2 orang. Awak tak faham? Simpan dalam bank lah. Kan orang tu cakap, orang tanya anak berapa orang, anak 5 orang, 6 orang, simpan seorang, simpan 2 orang. Sekarang ni ada simpanan tak? Ada tak simpanan sekarang? Tak ada simpanan. Simpan je seorang, kecoh dah klinik kesihatan. Macam mana ni? Budak ni meninggal pada masa kecil ni. Kamu pantau tak? Kamu melawak ke tak? Kamu cek ke tak? Banyaklah pula keluar kertas kerja. Tak gitu sekarang tak? Bukan gitu. Kalau ada kematian, nenek bayi ataupun kanak-kanak yang dipantau oleh klinik kesihatan, kan dia ada pantau. Waktu susah-susah tu, duk balah dengan mak ayah, tengok kuning pergi hospital, tengok kuning pergi hospital. Allah kelang kabut dah. Ni hok kerja kesihatan. Sebab apa hal? Banyaklah kertas kerja kena buat. Kalau mak ayah degil juga, sign, tanda tangan. Apa dak ni? Kan gitu. Ni hok mak ayah berkelahi dengan orang kerja kesihatan ni. Orang kerja kesihatan kena pergi hospital. Kuning. Mak ayah kata, tak apa. Ni. Balah-balah awak sign, tanda tangan. Sebab apa? Berat dia. Mana bukan berat, mana dia kena banyak soal. Dia nak jaga ni keselamatan bayi ni baru lahir. Jadi sekarang ni ada simpanan. Tak ada simpanan. Tu kan orang muda-muda kita ni. Orang tua-tua tu mungkin ada simpanan. Orang muda-muda ada simpanan. Tak ada belakang kita ni. Tu kan orang muda-muda, bukan muda, mana orang umur 50-an tu lah. Ada simpanan. Orang ada simpanan umur 60-an, 70-an tu adalah simpanan. Orang 50-an ada simpanan. Tak ada. Tapi kalau ada simpanan, tak apa dah, kita simpan 1, 2 anak simpan. Lepas tu iman macam mana? Akidah belajar kemah molek. Amal macam mana? Hak syafaat anak yang yang mati belum balik di hari akhirat atas dunia ni. Iman akidah comel pun kalau amal ibadah tak jaga, akhirnya iman lemah. Ni atas dunia. Ditakuti akhirnya dekat nak mati tercabut iman. Hak tu sipang anak 10 orang 100 orang pun tak ada manfaat. Dia mati dah kan iman dia tercabut. Ni. Tapi di situ macam apa? Macam besar harapan dia. Sedih atas dunia, dapat pertolongan pada hari akhirat. Mana besar harapan dia. Tapi jaga diri molek. Iman pastikan akidah yang sebenar. Amal ibadah kena jaga molek. Sebab amal ibadah itulah, amal soleh itulah yang akan mengkuatkan iman. Kena faham itu. Jangan kata anak ada sipang 1, 2 orang, maka kita boleh semayang lebih kurang pun tak apa, puasa lebih kurang pun tak apa, buat maksiat pun tak apa. Sebab apa? Kita di ayat akhirat ada ni, ada yang akan bagi syafaat. Yang gitu.
Tapi hanya dapat syafaat walaupun daripada Nabi sallam orang sekalian mukmin bukan muslim, mukmin, orang yang mukmin, dan pula akan dapat sekalian mukmin syafaatnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebesar-besar syafaatnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah syafaat pada lekas dan cepat hukuman Tuhan. Asy-syafa'atul kubra, asy-syafa'atul uzma fi fasl qada. Syafaat besar pada menceraikan hukum. Ini syafaat besar ni hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat besar ni lah yang kita duduk doa semua tu dalam doa azan dan iqamah. Wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Apa dia? Ini syafaat. Syafaat besar pada menghuraikan hukuman. Hak maqaman mahmudan tu kan dia terima maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Itu terjemahan dalam radio tu kan, dalam TV tu kan. Maqam yang tertinggi, maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Apa dia maqam yang terpuji tu? Ni yang kita bicara sekarang. Syafaat besar hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian kita ni habis bicara syafaat, bicara neraka, bicara syurga, habis kitab. Jadi apa kitab yang nak diganti, sudah ada bagai-bagai cadangan. Sudah ada bagai-bagai cadangan. Gimana? Dan ni tak pasti lagi ni. Ulang parti paridah tidak. Cuma naik kepada faridatul faraid mungkinlah. Ulang parti paridah dak tambah kita. Faridatul faraid. Pada ni parti paridah rumusan. Apa yang ada dalam kitab parti paridah ni dalam kitab faridatul faraid. Cuma dalam kitab faridatul faraid tak ada tajuk, tak ada perenggang baru, tak ada titik, tak ada koma, tu saja. Maknanya kalaulah kata nak kekal buat tauhid, maknanya faridatul faraid lah. Ke saya nak beli kitab baru? Ada mana ulang parti paridah tu dak lah. Tapi kalau naik setangga lagi faridatul faraid, dia nak baca kitab tauhid ni. Kalau hak jawi, hak nipis macam kitab faridatul faraid banyak sangat. Tapi pembicaraan dia itulah pembicaraan yang kalau ngaji pondok tu okey lah. Kalau buat daurah tu okey lah. Kalau nak ngajar kapung ni rasa macam yalah, baik kita mati faridatul faraid. Itu je hak tak ada kita lain dah. Banyak hak nipis-nipis tu, hak tauhid nipis-nipis. Tapi pembicaraan dia tengoklah macam mana. Mana kalau nak tauhid juga parti paridah takkan ulang. Kalau kata nak sama, naik pada faridatul faraid. Sebab kita ni kena kira kepada hak tempatan. Jangan pula ustaz faridatul faraid ustaz baca dah di tempat nu. Tempat nu bukan pakai payung. Ni ada juga. Kita kena kira tempat. Orang ikut live FB di satu tempat je dia. Satu tempat je. Dalam bilik dia je. Tak ke mana dah. Satu tempat je. Dalam bilik dia, atas meja dia. Itu je. Itu paridah ada dah kan sebelum tu. Kena faham lah. Kena faham. Masjid Bukit Payung ni lain. Jauh daripada bandar sikit. Kalau Terengganu ni, Masjid kat Payung yang paling jauh. Dan Masjid Payung paling jauh. Ada ni. Setengah jam baru sampai sini. Tempat lain 10 minit je daripada bandar.
Setengah jam ke Bayung ni. Ke Bayung hak paling jauh sekali. Daerah lain ni, daerah Marang ni. Surah Imam Faridatul Faraid itu Kuala Terengganu. Majid Akan Tembesu itu Kuala Neru. Ni. Ke Bayung ni Marang. Dia ikut rakaman, tu lain tu. Kita kena kepada tempatan. Kepada tempatan. Tu dak tetap lagi lah macam mana tengoklah. Memang ialah rasa nak pilih kitab yang lain, tak nipi tauhid yang lain. Tapi tengok-tengok kandungan-kandungan tu lah. Ada yang hanya berhenti setakat 50 aqaidul iman. Sifat Allah, sifat Rasul, tamat kitab. Malaikat pun tak ada, kitab pun tak ada, hari kesudahan macam bicara sekarang pun tak ada. Dia hanya bicara aqaidul iman yang 50. Kemudian aqaidul iman 50 pula dia tidak datangkan rukun Islam, rukun iman tidak didatangkan. Rukun iman tu kita penting daripada qada dan qadar. Kemudian bila masuk pada bicara sifat kudrah, irada, ilmu ni tak macam dah kitab Pati Paridah. Dia panjang bicara bab qada qadar termasuk perkara jahat apa semua. Dan kita nak kepada hak realiti tempat kita. Hak mengaji pondok, dia nak bahas hak ni lah. Hak agak panjang bahasa itu fardu kifayah. Cadangan banyak dah. Pada cadangan banyak, payah nak mikir, nak warna dah tahu. Bahasa saya cadang itu kata dah sekarang ni kita bicara bab amal zahir. Kalau kita masuk bab tasawuf dalam kitab Hidayatus Salikin ni, tapi orang kata nak tauhid juga. Lepas tu tasawuf kita bila dalam kitab kita, nantilah ustaz nanti apa? Mati dah kita nanti. Faham tak ni? Tasawuf, mula tasawuf dalam kitab Hidayatus Salikin ni, kalau hak tebal boleh tengok musab belah dia ada hak belakang buku surat dia tu. Kalau hak tebal permulaannya muka surat 185. 185. Ada ni 185. Sekarang baru 52. 52 berapa tahun? 6 tahun. 52 6 tahun. Nak siapa bicara tahu tasawuf mula-mula sekali 185. Tu kata kita mati dah nak siapa di tasawuf. Atau kalau hak tebal lah, kalau nipi tengok usaha dia di belakang tu. Berapa usaha berapa. Dia tauhid ni dia sejalan, dia mudah. Tapi memanglah tauhid nombor 1. Tapi nak ambil kita tauhid itulah, nak kena pilih molek. Molek lah kita tauhid ni, tapi perbahasan tu kadang-kadang dalam fardu kifayah. Macam sebut tadilah, tak lengkap ke-6 rukun iman, terkadang hanya ada aqaidul iman yang 50 sahaja. Kata dah kitab malaikah, kitab hari sudah tidak didatangkan. Wallahu alam lah, kita dah lama dah tu. Habis bicara syafaah yang besar, neraka syurga, habis kitab Pati Paridah. Nak ulang Pati Paridah tu tak lah. Kalau nak sama jadi Faridatul Faraid. Kalau nak sama ni kitab Hidayatus Salikin, muka surat 21, baris yang ke-6 daripada bawah. Baris ke-6 daripada bawah. Surat 21 ni hak nipi surat 21. Hak nipi kalau nak masuk kepada tasawuf, muka surat 71. Sekarang ni 21 hak nipi. Bila nak masuk tasawuf 71. Maknanya 6 tahun, 12 tahun lagi lah insya-Allah masuklah kepada tasawuf. 12 tahun lagi tu kata. 12
Duk mana tak tahu kita semua ni. Ini musuh 21 baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sayugianya, sayugianya apa? Sepatutnya. Wayam bari, dan sayugianya mana sepatutnya ataupun semestinya, semoleknya gitu. Sayugia ni sepatutnya. Sayugia ni terkadang wajib. Sayugia ni terkadang sunat. Dia sayugia ni. Sayugianya terkadang wajib, sayugianya terkadang sunat. Sayugianya kita kena belajar fardu ain. Sayugianya janganlah tinggal belajar fardu ain. Sayugia maksud apa situ? Oh tu wajib situ. Sayugianya kita kena perbanyakkan amal-amal sunat. Sayugianya kita kena perbanyakkan sedekah jariah. Tu sayugia yang sunat. Dia sayugia ni. Ada ni, ada terkadang sayugia ni wajib. Sayugia ni terkadang adanya sunat. Sayugia, kalau kita kata sayugia ni sepatutnya ataupun semoleknya, gitulah. Dan sayugianya bahawa engkau pilih akan segala ibadat itu yang terlebih afdal. Hak terlebih afdal ni, hak ni bicara bab amal sunat. Yang terlebih afdal ni, sebut kata afdal ni fadilah, ia adalah amal sunat. Pada ni afdal ni amal sunat. Sebab itulah pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, solat berjemaah atas orang lelaki yang cukup syarat. Lelaki pun ada syarat dia juga. Sama jemaah atau lelaki ikut syarat, sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut, bukan fardu kifayah. Tapi kita maklum, tanya siapa-siapa pun tempat kita ni, apa hukum solat berjemaah atas orang lelaki yang cukup syarat? Hukumnya fardu kifayah. Kita biasa gitu, fardu kifayah. Tapi pada muktamad mazhab Syafi'i, sunnatun muakkadah. Kenapa sunnatun muakkadah? Sebab Nabi sebut dalam hadis tu, afdal salatul jama'ati afdalu min salatil fazi bisab'in wa ishrina darajah. Ada hadis bi khamsin wa ishrina darajah. Semayang berjamaah lebih afdal daripada semayang seorang diri 27 darajah. Ada riwayat hadis 25 darajah. Jadi Nabi kata solat berjamaah ni afdal. Maka kaedah dia nya pekah al-afdaliyatu taqtadin nadba. Kalau Nabi kata afdal, memberi faham ianya adalah sunat. Sebab itulah pandangan muktamad mazhab Syafi'i, solat jemaah tahun lelaki ni sunnatun muakkadah. Dan pandangan inilah yang diterima pakar oleh mutaakhirin, ulama yang bermazhab Hambali, mutaakhirin, ulama yang bermazhab Hanafi. Pandangan mazhab Hambali berjemaah lelaki ni fardu ain, bukan fardu kifayah. Sama juga dengan pandangan dalam mazhab Hanafi. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan syarat sah sembahyang. Tapi kebanyakan mutaakhirin, ulama kemudian-kemudian yang bermazhab Hambali, ulama kemudian-kemudian yang bermazhab Hanafi, memilih pandangan solat berjemaah atas lelaki sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut, bukan fardu ain, bukan syarat sah sembahyang, dan bukan fardu kifayah. Kenapa pandangan kata sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut berjemaah atas lelaki? Kerana Nabi kata salatul jama'ati afdalu, bermula solat berjemaah lebih afdal. Afdal ni sunat lah. Pada ni afdal sunat, amal sunat. Amal wajib tak sebut dah, waktu tu tak dah kewajipan. Jadi sini ni engkau pilih
akan segala ibadah yang terlebih afdal. Ini dalam hak amal-amal yang sunat. Dan amal wajib tak ada ni. Lebih afdal semayang kena cukup 5 waktu. Orang cakap gitu. Ke mana? Lebih afdalnya semayang biarlah cukup 5 waktu. Dah. Tu tak ada afdal tu. Tu wajib. Afdalnya semayang ni biarlah ada rawatib. Kapit sebelum, kapit selepas. Afdal dia gitulah. Dia kalau hak mazhab-mazhab Hanafi contohnya, mereka sunat juga rawatib ni. Tapi bagi mereka ni jadi macam wajib juga rawatib. Tu timbul hak rakamang tu kan, semayang subuh 4 rakaat, semayang zuhur apa ni? 12 rakaat. Orang pun tala lah. Jahil mari mana dia ni. Tengok kok kawan tu. Dia orang mazhab Hanafi ni, dia hak rawatib ni sunat. Tapi bagi mereka hak tu jadi wajib. Sebab tu kalau orang-orang hak mari daripada tempat mazhab Hanafi tu lah, India ke Bangladesh ke, hak jenis kuat semayang, hak jenis semayang, hak jenis dok, tu dah secara lah. Dia tak tinggal rawatib. Orang dia pelik, orang kita ni. Orang kita pelik orang kita ni. Tak ada rawatib. Lepas semayang, keluar bersembang. Lepas semayang, keluar bersembang. Bagi mereka, pelik. Kita bagi mereka. Bagi mereka tu, waktu jadi macam, jadi wajib. Jadi kalau subuh 4 rakaat. 4 rakaat mana? 2 sebelum tu lah. 2 semayang subuh tu. Jadi 4. Dengar dia kita, subuh 4 rakaat ni mari mana? Kata ni. Dah dia rawatib ni. Mereka pun sunat, bukan wajib. Tapi amalan mereka. Lepas tu kata dia tengok orang kita ni kuat semayang dah ni. Rawatib kurang dia jadi pelik lah, pelik. Tempat mereka dia penting hak rawatib tu, afdal dia panggil. Pilih akan segala ibadah yang terlebih afdal. Afdal. Kalau kita nak sedekah jariah, pilih afdal. Afdal. Contohnya kita nak bantu orang. Afdalnya kita bantu keluarga kita dahulu, jiran tetangga kita dahulu. Gitu. Pilih afdal. Dah kita bukan banyak duit. Pandai ni kita bukan banyak. Tapi kita nak tolong. Tengok dulu adik keluarga kita dulu. Itu afdal. Dah tolong orang lain tak boleh pahala ke? Bukan. Pilih lebih afdal. Jiran tetangga kita macam mana ni? Duk tolong jauh duk tolong. Boleh pahala. Tolong sampai ke Kemboja, Vietnam. Memanglah boleh pahala. Tapi keluarga, adik-beradik, tengok dah mereka ada keperluan ke tak? Tak pernah cara nuhuk jauh. Dah tak boleh pahala ke? Boleh pahala. Apa pun tak boleh pahala. Tapi afdal mana ni? Ibadah korban buat di tempat negara luar. Boleh pahala. Tapi yang lebih afdalnya buat tempat kita lebih afdal lah. Tu panggil lebih afdal. Melainkan kita ni tak ada kemampuan. Kalau nak pilih tempat kita kok 700, 800. Tak sempat kita. Kalau setakat harga 200-300 tu boleh lagi lah. Kita ambil haluan negara. Kenapa? Kita tidak berkemampuan. Jangan pula kita berkemampuan. Kenapa haluan negara? Murah dia kata. Nak korban, lepas tu nak kedekut pula. Dia nak korban, tapi nak kedekut. Yang gitu. Maknanya ni, tak mampu. Kita tak mampu. Nak 700-800 memang kita banyak tanggungjawab. Kalau setakat 200-300 untuk luar negara, kita boleh lah. Kita boleh. Gitu je lah. Mana apa ni? Daripada dok langsung, lebih afdal kita ambil luar negara. Itu lebih afdal. Bagi kita yang kalau nak buat korban dalam negara, dok langsung. Sebab kita tak mampu. Jadi afdal bagi kitanya, korbanlah luar negara sebab dia murah sedikit.
Tapi kalau kita berkemampuan, kita duit ada, afdal buat dalam negara. Nak buat dalam negara, boleh pahala je. Bukan tak boleh pahala, tapi mana lebih afdal? Kita ambil dalam negara satu bahagian, luar negara satu bahagian. Lebih afdal laginya, dua bahagian dalam negara. Satu bahagian kita, satu bahagian isteri kita. Nak banyak lagi, satu bahagian kita, satu bahagian isteri kita, satu bahagian, dua bahagian, tiga bahagian untuk anak-anak kita. Lebih afdal laginya, saya Kuala Lembu 7 bahagian, kita dan keluarga kita saja. Itu paling afdal. Dah kita berkemampuan. Jangan salah faham ni. Oh, kalau gitu tak boleh nak korban luar negara. Siapa kata tak boleh sekarang ni? Sekarang ni mana yang lebih afdal? Kena faham situ. Mana yang lebih afdal? Mana kita pilih segala ibadah yang lebih afdal lah. Sebab kita tak banyak. Ibadah kita tak banyak, pilih yang lebih afdal. Macam bicara mulpah lah. Kalau baca Quran, yang paling afdalnya dalam solat. Dalam solat. Ada ni. Dalam solat, surah pun tak baca. Luar solat, rajinlah baca Quran. Semuka surat, dua muka surat. Tak boleh nak banding dengan baca Quran dalam solat. Dalam solat pula baca Qul ya ayyuhal kafirun 1/4 Al-Quran. Dalam solat pula baca Qul huwallah 1/3 Al-Quran. Baca Quran luar solat, satu huruf, satu pahala. Alif lam mim, 3 pahala. Tapi kalau baca dalam solat, satu huruf 10 pahala hingga 100 pahala. Mana? Mana yang lebih afdal? Lebih afdal baca Quran dalam solat. Mana bukan baca banyak. Bukan macam-macam hafal Quran. Dia baca banyak mana sehari-hari. Itu pun orang hafal Quran. Sebab itulah ulama-ulama dahulu, mereka khatam Al-Quran di dalam salat. Mereka hafal Al-Quran. Ulama tabar terdahulu mereka hafal Al-Quran. Mereka khatam Al-Quran di dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Tak ada ni. Sebab apa? Itulah yang terafdal sekali. Mana kita pilih ibadat ni, hak yang terlebih afdal. Dan sayugianya hendaklah, dan sayugianya, kemudian hendaklah, 2 kali dan sayugianya hendaklah engkau fikirkan hampir matimu itu. Dan sayugia hendaklah engkau fikirkan hampir, bukan hampar tu, hampir matimu, mim taya mim wa, matimu, supaya engkau tiada mengenang-enang akan kesukaan dunia dan kekayaannya. Dan sayugianya hendaklah, 2 kali sayugianya sekali, hendaklah sekali. Sayugia ni ada wajib ada sunat. Hendaklah ada wajib ada sunat. 2 kali di sini ni. Dan sayugianya hendaklah engkau fikirkan hampir matimu itu. Kena fikir hampir mati. Hampir mati. Hampir macam mana pula? Hampirlah. Sebab apa? Sebab kita umur meningkat kan? Kullu atin qarib, tiap-tiap yang mendatang hampir. Mana jauh? Hak telah pergi. Kita dengar hak masa sebelum, jauh. Kita dengar kemarin kan? Jauh. Hak esok, hak lusa, hak akan datang. Setahun lagi, 10 tahun lagi, hampir. Itu pepatah menyatakan kullu atin qarib, tiap-tiap yang mendatang hampirlah orang panggil. Tambahan pula, memang hampir sungguh kita ni. Hampir hal kalau asbab tu lah.
Asbab zahir itu kan hampir. Naik kenderaan apa semua hampir. Kan kenderaan kan? Berlaku tiba-tiba hampir. Ada. Orang sehat kadang-kadang jantung. Orang exercise berpeluh-berpeluh kadang-kadang mati tiba-tiba, mati dalam tidur. Dah hampir. Kita semua sama je. Hak bawah daripada kita, hak sebaya sudut ceritalah. Hak sebaya, hak umur saya masa sekolah-sekolah dulu, ramai dah tak ada. Ramai dah tak ada. Tu saya tahu gitulah sebab saya tak ada masuk grup, sebab tak ada orang masuk. Tak ada orang masuk grup sekolah rendah pun tak ada orang masuk. Tapi tahulah nama ni sudah meninggal. Tengok nama ni, ingat. Dah sekolah rendah dulu 40 tahun dah. Tak pernah jumpa lepas ada tu. Tapi ingat nama ni. Anak orang ni duduk rumah sini. Meninggal dah. Penyakit apa? Macam-macam lah. Jantung lah, baroh lah. Macam-macam lah. Ada ni. Hak sebaya. Hak adik lagi Hak adik. Hak adik orang bawah lagi. Ramai ada kot tak ada. Ada ni. Guna kita. Orang tua. Hak anak tak ada dah. Ramai. Bukan anak. Cucu dia tak ada dah meninggal. Ada. Ya, kadang-kadang sidang lah apalah. Dah hampir mati. Hampir dah tu. Hak hampir tu tetap. Hampir tu tetap. Sini ni dan saya hendaklah engkau fikir akan hampir mati. Fikir hampir mati sah dah. Fikir tak fikir pun. Di sini suruh kita fikir. Kita ni hampir dengan kematian. Mati bila-bila masa ni sebab kita tak tahu. Tapi mati bukan bila-bila masa. Mati bila sampai masa diqadakkan oleh Allah. Tidak bila-bila masa. Ada ni. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak akan lewat sesaat, tak akan cepat sesaat. Bukan bila-bila masa. Tapi kita yang tak mengetahui ni bila-bila masa lah. Anda kena fikir hampir matimu. Supaya engkau tiada mengenang-genang akan kesukaan dunia dan kekayaannya. Kekayaan dunia. Tak fikir kat kesenangan dunia, kekayaan dunia. Himpung punya himpung, himpung punya himpung. Ada. Konon-kononnya nak tinggal kepada anak-anak. Anak-anak dia ada hidupan di sendiri dah kalau kita uyok kita pula mereka lebih lagi mewah. Kalau mewah jadi kok molek tak apa. Kalau mewah jadi kok nafsu. Kita fikir apa? Fikir kubur kita. Fikir mati kita. Fikir mati kita. Dah orang ni kadang-kadang simpanan dia banyak. Imbuhan dia banyak. Bulanan tetap dah masuk pencing. Duk fikir lagi. Fikir akhirat tu. Fikir akhirat. Kena perbanyakkan jadi simpanan akhirat milik kita mutlak. Atas dunia milik kita sementara. Akhiratlah milik kita mutlak. Anak-anak dia boleh hidup sendiri. Dia boleh cari hidup mereka sendiri. Tambahan pula kadang-kadang anak-anak tu memang kehidupan mereka lacur molek dah. Kehidupan mereka lacur molek dah. Tak ada perlu pada mak ayah dah. Tapi mak ayah dah sibuk lagi. Duk kenangkan kesukaan dunia dan kekayaan dunia. Fikir mati. Bila pergi mati ni perbanyakkan apa yang diri kita tu biar jadi milik kita bekal akhirah. Kita nak infak, nak sedekah, pilih yang terafdal. Pilih yang terafdal. Benar kena cermat molek. Kita nak infak di mana? Kalau kata masjid di mana? Kalau kata pondok tu siapa guru dia? Kena pilih yang terafdal.
Kalau kita nak infak di masjid, masjid tu buat apa nak infak? Dia nak sipang duit banyak, 1,000, 500,000, sejuta, 2 juta. Infak apa masjid gitu? Yang kita infak tu, dia jadi macam hak dia. Sayang nak pakai, nak bilang banyak. Atau ambil tabung masjid, rembah atas kepala dia. Pikul balik rumah, tabung masjid. Pada ni, nak infak masjid gitu. Nak infak masjid gitu. Dah infak tempat lain. Tak payah infak masjid gitu. Dia tak akan jariahkan sedekah kita. Dia tak akan beri manfaat sedekah kita, disipang. Mana kita nak bekal akhirah yang terafdal, kena pilih molek. Kalau kata nak buka pondok, kena tengok molek. Guru tu berkelayakan ke tidak. Orang derma juta-juta untuk buka pondok. Akhirnya pondok tu jadi begitu sahaja. Sebab dia tidak berkelayakan pun. Kita nak apa-apa, pilih yang terafdal. Sebab orang yang banyak infak ni, kenapa? Kerana ingat, fikir akan hampir matinya. Tapi kita nak infak, pilih yang terafdal. Kena pilih molek. Pemurah sangat-sangat kita. Sebab apa pemurah? Sebab fikir akan hampir mati. Dan hendaklah engkau jadikan segala zikir dan segala tasbihmu itu 10 kalimah. Hari ni hak daripada terbit matahari sampai kepada daripada semai subuh sampai ke syuruk, dia akan susun 10 bacaan-bacaan yang mana tiap-tiap satu diulangkan 10 kali, kesemuanya jadi 100 kali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.